ta'rif al-laqit, ya, lam qaf ya ta, bukan lam alif qaf ta, lam qaf ya ta. Bermaksud kanak-kanak yang dibuang di jalan atau di mana-mana tempat dan tidak ada sesiapa yang mengakuinya sebagai anaknya. Wah, maknanya tuan-tuan, dah ada hukum fiqh ni. Tapi kita jangan menganggap orang buang anak ni kerana ada hukum fiqh ni aku buang lah. Kan tuan-tuan? Jadi isu tuan-tuan, pembuangan bayi. Dan ada hukum fiqh di situ. Isu dia buang bayi itu hukum lain. Tetapi bayi ataupun kanak-kanak nanti ada dia punya, inilah umurnya berapa tahun, yang dibuang itu dan tak ada siapa yang mengaku. Jadi apa hukumnya kita sebagai orang awam, orang yang berada di sekitarnya atau orang yang terjumpa? Jadi hukum syarak ada penyelesaiannya tuan-tuan. Tapi jangan kita letakkan bahawa macam ni bolehlah buang anak. Sebab bila dah buang, nanti ada yang kutip. Dia buang anak tu satu hal lain. Buat mana dia orang buang anak tuan-tuan? Ada ke tuan-tuan? Senang-senang nak buang. Orang kalau boleh nak ada anak, dia senang buang. Mesti ada sebab tertentu. Kan? Contohnya berlakunya perzinahan. Kan? Bila dah zina, malu dibuanglah. Orang normal dia tak buang, tuan-tuan. Dalil disyariatkan mengambil anak buangan. Dalil menunjukkan mengambil anak buangan adalah disyariatkan berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya sebut tadi, hukum buang anak itu hukum lain. Ini hukum bila kita jumpa anak yang terbuang, yang tak ada seorang pun mengaku bahawa itu anaknya. Maka bagaimana disyariatkan kepada kita untuk mengambilnya? Dalil daripada Al-Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalil yang umum, maka berbuatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Mengambil anak yang terbuang itu satu perbuatan yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu daripada perkara kebaikan dan ketakwaan. Dalil yang lain, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia kesemuanya. Kalau dibiarkan baby itu akan mati, maka kita ambil, kita jaga, maka Allah iktiraf, dan kita menjaga keselamatan, jaga nyawa seseorang, maka faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah kamu ni dan menjaga nyawa manusia keseluruhan. Tuan-tuan, kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Al-Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i jilid yang keempat, di bawah tajuk keturunan yakni nasab, muka surat 917. Minggu yang lalu kita telah membincangkan tentang bagaimana untuk kita mensabitkan keturunan, mensabitkan nasab. Di antaranya yang pertama dengan cara syahadah, iaitu penyaksian. Mestilah didatangkan dengan 2 orang saksi lelaki, kita dah bincangkan. Dan yang kedua melalui pengakuan, iaitu iqrar, pengakuan, dan kita dah bincangkan syarat-syarat sah satu pengakuan. Hari ini kita lihat muka surat 917, syarat yang ketiga dalam menentukan keturunan yang disebut sebagai al-istifadhah. Alif lam alif sin ta fa alif dot ta malbutah. Al-istifadhah, yang membawa makna penerimaan orang ramai dalam kuantiti yang ramai. Maksudnya orang ramai boleh menerima keturunan ataupun nasab seseorang itu. Seseorang dinasabkan kepada orang lain, dan penduduk suatu tempat itu boleh menerima, dan yang menerima itu bukan sedikit tetapi bilangannya ramai.
Baik, kita lihat uraiannya. Gambaran bagi istifadah ialah seorang individu menasabkan dirinya. Apa tuan-tuan menasabkan? Bahasa mudahnya, diletakkan dia itu sebagai anak kepada si fulan. Ya, saya nasabkan diri saya kepada bapa saya. Itu namanya keturunan. Saya adalah keturunan daripada bapa saya. Sebab itu ada bin. Nama dan bin siapa? Itu menunjukkan bukti kita adalah keturunannya. Jadi digambarkan dalam al-istifadah ini adalah seorang individu menasabkan dirinya kepada seorang lelaki. Siapa lelaki itu? Iaitu ayahnya, ataupun sesebuah kabilah. Ini zaman dulu tuan-tuan, sebuah kelompok manusia, kabilah. Orang ramai di kawasan itu turut menasabkannya kepada lelaki atau kabilah yang sama tanpa wujud sebarang perselisihan. Seorang lelaki bernama Ahmad dinasabkan dengan bin Ali contohnya. Dan dalam penduduk setempat semua sama menandakan inilah dia Ahmad bin Ali. Dan tak ada sebarang perselisihan. Semua mengiyakan bahawa Ahmad ni adalah anak kepada Ali. Dia dalam penduduk satu kabilah ataupun satu penduduk tempat. Penduduk suatu tempat. Perkara ini berlarutan dalam tempoh masa yang panjang dan makruf dah. Semua orang tahu bahawa Ahmad ini adalah anak kepada Ali. Binnya tu bin Ali. Semua setuju. Tak ada seorang pun dalam penduduk kampung tu yang membangkang, yang membantah. Itu masuk istifadah. Kedudukan istifadah sama dengan penyaksian yang sahih. Jadi istifadah ini sama hukumnya dengan penyaksian, iaitu dalam perkara yang pertama, dalam penentuan nasab. Ia dikira sebagai dalil syarak dalam mensabitkan keturunan seseorang. Maksudnya ia sah pada syarak. Dalam syarak dia sah dalam menentukan nasab, iaitu keturunan seseorang. Bila ada seorang, contohlah Abu mati, tiba-tiba Ali datang. Ali ngaku, aku ini adalah anak kepada Abu. Sebab aku ni Ali bin Abu. Dah sekian lama aku bin dengan Abu, ni lah bapa aku, dia kata gitu. Dan orang kampung semua mengiyakan, ya betul, memang ya. Daripada dulu dah memang kita tahu pun. Itu masuk istifadah. Bukan istihadah tu kan. Istihadah tu perempuan sakit keluar haid tu. Keluar darah yang tak berhenti. Jangan salah sebut. Dia hampir sama. Istifadah, istihadah, intifadah. Intifadah tu lagu Robani. Baik. Dengan syarat ia diperakui oleh orang ramai yang hidup bersamanya dalam kuantiti yang ramai. Orang ramai ini mengaku bahawa inilah Ali anak kepada Abu. Dan mereka ini semua sepakat. Dan mereka ini yang mengaku hidup sezaman dengan Ali tadi ni sebagai contoh. Iaitu kuantiti yang mustahil pada logik akal mereka bersepakat untuk berbohong. Kalau dah beratus orang semua sepakat ia mengakui bahawa Ali ini adalah anak kepada Abu contohnya, mustahil seramai itu manusia boleh bersepakat untuk berbohong. Kenapa istifadah dianggap setaraf dengan syahadah, iaitu penyaksian? Syahadah syarat yang pertama, penyaksian dalam mensabitkan asal keturunan. Ini kerana keturunan adalah sesuatu yang kekal dan berterusan sekalipun generasi manusia silih berganti. Oleh kerana lamanya masa berlalu, menjadi sesuatu yang sukar untuk mencari asal usulnya yang terdahulu. Oleh itu, istifadah amat perlu dalam mensabitkan keturunan seseorang. Dah beberapa generasi. Nasab keturunan tuan-tuan, dia tak terputus. Jadi kalau kita cari keturunan kita sampai setakat bapa, datuk ni, bapa, datuk atas 2 generasi je. Tapi tengok orang Arab, generasi dia daripada dia sampai atas jauh 7-8 generasi dia boleh jumpa. Walaupun dah berlalu masa yang lama, tetapi ia tidak terputus. Tuan-tuan,
nasab ni tidak terputus, keturunan tidak terputus. Dan kalau ianya diperakui sekian lama, satu persatu daripada A, B, C sampailah ke atas, diperakui oleh orang yang tinggal setempat dengan dia, dan semua memperakuinya, maka ia boleh dijadikan sandaran, boleh jadikan bukti bahawa untuk menentukan nasab atau keturunan seseorang. Ya. Oleh itu istifadah amat perlu dalam mensabitkan keturunan seseorang. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menasabkan keturunan mereka kepada kabilah-kabilah dan nenek moyang mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meminta mereka membawa saksi yang menyaksikan sendiri perkahwinan-perkahwinan yang telah berlaku. Malah baginda berpada dengan penerimaan orang ramai dengan kuantiti yang ramai terhadap perkara tersebut tanpa ada yang mempertikaikannya. Tuan-tuan pernah kadang-kadang kita letak nama, hujungnya dia ada keturunan dia, tapi tempat kita ni biasa orang Cina ada keturunan, orang Melayu jarang buat. Arab biasa dia ada hujung nama dia, hujungnya ada keturunan. Contoh ya tuan-tuan, dia bukan yang Al-Azhari, bukan, ataupun Al-Banjari, itu menasab orang Banjar. Macam Imam An-Nawawi, itu nama dinasabkan, bukan keturunan, dinisbahkan namanya dengan tempat dia dikebumikan, An-Nawa. Contohlah tuan-tuan, ada seorang nama Ali bin Abu bin Bakar bin Jamal, contohnya. Nama Jamal pula, Ali Al-Jamali, contohlah. Orang kita tak buat macam tu. Kalau buat macam tu, ngada-ngada orang macam ngada-ngada lah tu. Itulah nasab. Oh, dia keturunan siapa yang daripada nama datuk dia Jamal, itulah keturunan dia. Jadi tuan-tuan yang buat keturunan yang banyak tu, contoh macam tuan-tuan kan ada, kalau hujung-hujung tahun raya ada buat hari keluarga kan tuan-tuan, ada buat hari keluarga daripada satu induk yang sama, kita generasi ke-6 ke-7 boleh kita nasabkan kepada yang atas tu untuk gelaran lah. Untuk gelaran hujungnya letak lah. Contoh saya letak keluarga saya, nama bapak saya, nama atuk saya Kamari, saya pula Saiful Bahri Al-Kamari. Wih, pelik. Pada nama bapak saya, nama atuk saya, maka nama siapa keturunan Kamari itu semua, itu saya punya keturunan lah tu. Tu disebut sebagai nasab. Walaupun dah berlalu begitu lama, tetapi keturunan ini tidak terputus. Tak putus tuan-tuan. Walaupun dah berlalu lama, berpuluh tahun, beratus tahun, dicari satu persatu lah, rupanya keturunan kita kat Indonesia sana, ada kat Jepun, ada kat Jepun tuan-tuan, keturunan Korea contoh. Sekarang orang sibuk Korea, keturunan orang Korea rupanya ni, maka ia tidak putus tuan-tuan, dia tidak terputus. Maka bagaimana untuk menentukan dalam begitu yang masa begitu lama? Maka boleh digunakan dengan kaedah al-istifadah ini, yang memang kata pakai dia tak berlaku lah. Ini berlaku di zaman Nabi dahulu, zaman Nabi. Hingga kan Nabi nampak bila datang, oh dia ada keturunan sekian, keturunan Bani apa, keturunan Bani apa, maka Nabi pun tak apa, teruskan, tak masalah, sebab ia dipersetujui dan diperakui oleh Bani tersebut, orang yang berada hidup dalam kelompok tersebut. Maka Nabi tak perlu manga datang saksi, tak, Nabi tak cakap begitu. Ketika itu hukum hakam dalam masalah ini dibina di atas asas ini. Baik, seterusnya, mensabitkan penyusuan. Apa maksudnya tuan-tuan? Seorang menyusu. Kalau tadi keturunan, kau nak siapa? Kau nak siapa? Macam mana tuan-tuan? Tentu yang menentukan keturunan ini dalam 3 keadaan, dalam ataupun melalui 3 cara. Tadi penyaksian, ikrar dan juga istifadah. Jadi bagaimana pula kalau contoh tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang datang jumpa dengan Haji Majid. Ji, saya adalah anak susuan Haji. Macam mana Ji? Wah, bila pula aku nyusukan kau? Bukan Haji, isteri. Dia mengaku. Macam mana tuan-tuan? Tak percaya lah. DNA tak boleh. Macam mana tuan-tuan? Maksudnya
Apa buktinya kau anak susuan aku? Gitu kan tuan-tuan. Jadi begini, macam tadi menentukan keturunan. Seorang mati, datang seorang. Ya, aku mengaku aku anak dia. Apa buktinya? Dengan cara, 3 cara tadi. Syahadah, iqrar, istifadah. Bagaimana pula dalam menentukan anak susuan? Bagaimana tuan-tuan? Sebelum ini telah dijelaskan bahawa hukum penyusuan sama dengan hukum seketurunan. Dilihat daripada segi haram berkahwin. Kan kita sebut tuan-tuan, anak susuan sama hukumnya seperti anak sendiri. Ibu susuan, bapa susuan sama hukumnya dengan bapa sendiri. Baik. Oleh itu, cara mensabitkan penyusuan juga sama. Dengan ini, penyusuan dapat disabitkan melalui 3 cara yang dah kita bincangkan sebelum ini, iaitu dengan cara saksi, iaitu syahadah, iqrar, pengakuan, dan juga istifadah. Sama. Penentuan seseorang itu anak susuan siapa, mengaku anak susuan, datangkan saksi. Dia kata tak boleh datangkan saksi, maka tertolak. Ada pengakuan, ia mengaku daripada dia. Lihat syarat-syarat iqrar. Ada 1, 2, 3, 4 syarat-syarat pengakuan. Tak cukup syarat, reject. Istifadah, lagilah tak ada. Tak duduk sekampung, tiba-tiba mengaku anak susuan. Maka kalau begitu kita tak boleh ambil kira. Cuma zaman sekarang ni ada akuan bersumpah. Akuan bersumpah sama dengan ikrar. Akuan bersumpah itu kalau dari segi undang-undang di tempat kita boleh diterima pakai, maka ia boleh diterima pakai. Isu dia berbohong itu cerita lain. Tuan-tuan ya? Baik. Selesai. Syahadah penyaksian dan juga syahadah pengakuan dan juga istifadah. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, dalam menentukan keturunan anak siapa, syarat penyaksian iaitu syahadah mestilah 2 orang lelaki. Kalau seorang lelaki, seorang perempuan tak boleh. Kalau 2 orang perempuan, seorang lelaki tak boleh. Dia mesti 2 lelaki. Ini dalam bab penyaksian. Tuan-tuan jangan samakan dengan saksi dalam hukum zina. Hukum zina 4 orang lelaki. 4 orang lelaki yang adil. Saksi nikah 2 orang lelaki. Dia tengok berubah-ubah. Dia tengok pada keadaan. Dalam muamalat juga berbeza. Jadi dalam penyaksian menjadi saksi kepada menentukan nasab mesti 2 orang lelaki. Tetapi dalam menjadi saksi penyusuan, saksi lelaki tidak disyaratkan dalam mensabitkan penyusuan, tak mesti lelaki. Berbeza dengan syarat mensabitkan keturunan yang mensyaratkan saksi lelaki. Malah dalam mensabitkan penyusuan, saksi perempuan dibenarkan. Ini kerana mereka lebih terkehadapan dalam masalah ini. Maksudnya, saksi perempuan boleh dalam menjadi saksi bukan susuan, menentukan seseorang itu anak susuan ataupun bukan. Cuma berapa bilangannya kita tengok. Berdasarkan kenyataan di atas, penyaksian yang diterima dalam mensabitkan penyusuan ialah, faham dalam masalah ni? Seorang datang jumpa Haji Majid, "Ji, saya anak susuan Haji." Maka dia datangkan saksi. Bagaimana? Penyaksian oleh 2 orang lelaki yang adil boleh. Ni saya bawakan 2 orang lelaki yang menjadi saksi bahawa saya ini adalah anak susuan kepada Haji. Okey, clear. Kedua, penyaksian oleh seorang lelaki yang adil dan 2 orang wanita yang adil. Boleh juga. 1 lelaki campur 2 perempuan jadi saksi. Mana saksi kau? Ada seorang lelaki. Ni dia atuk saya, dia kata. Ni nenek saya. Ni nenek saudara saya. Boleh 2 perempuan, 1 lelaki. Tapi adil tuan-tuan dia. Yang ketiga, penyaksian oleh 4 orang wanita yang adil. Perempuan dia kena 4. Double.
Jelas tuan-tuan? Kalau yang tadi dalam menentukan nasab, dia perlu 2 orang lelaki yang adil. Tak kira ramai perempuan pun tidak diterima. Saya ada seorang lelaki, 10 orang perempuan jadi saksi, tak boleh. Dia mesti 2 orang lelaki. Tetapi dalam menentukan penyusuan, boleh 2 orang lelaki. Boleh seorang lelaki campur 2 perempuan, boleh. Ataupun 4 orang perempuan pun boleh menjadi saksi dalam menentukan penyusuan. Jelas ya? Hukum hakam berkaitan dengan keturunan. Dah nak habis ni tajuk ni. Apabila anda telah memahami perbincangan sebelum ini, anda seharusnya mengetahui bahawa terdapat pelbagai hukum kesan daripada sabitnya keturunan di antara 2 individu. Antaranya ialah, ini kesimpulanlah daripada perbincangan kita tentang keturunan. Pertama, hukum perkahwinan, perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan. Bila seseorang itu ada keturunan, contoh adik-beradik, maka haram berkahwin. Bila seseorang itu adalah adik-beradik susuan, pun haram berkahwin. Yang kedua, hukum nafkah dan penyelarasan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Anak susuan wajib nafkah ke tidak? Tak wajib. Yang wajib nafkah hanyalah anak kandung sahaja. Kita dah bincang juga pasal nafkah. Yang ketiga, al-wilayah dan kedudukannya. Apa wilayah tuan-tuan? Susunan wali. Wali-wali. Anak susuan tak ada kena-mengena wali. Tak boleh jadi wali, tak ada apa pun, tak boleh. Tapi kalau anak kandung, dia boleh jadi wali dan susunannya daripada bapa, yang kedua datuk, lepas tu adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik bapa seibu sebapa. Itu dalam susunan wali yang dah kita bincang dalam bab perkahwinan awal-awal dulu. Yang keempat, harta pusaka, pembahagiannya dan penyelarasan status waris. Nanti ada kaitan dengan harta pusaka. Anak susuan tak boleh dapat harta pusaka. Kalau nak, awal-awal bagi. Tapi anak kandung, dia berhak untuk dapat harta pusaka. Begitu juga dengan bapa kandung dan adik-beradik dan sebagainya lah, yang akan kita belajar dalam jilid kelima nanti, bab harta pusaka. Baru-baru ni ada orang telefon saya, minta, "Ustaz, boleh tak saya bagi harta saya kepada isteri saya?" Dia tanya saya pula, baru hari tu. Saya kata nak bagi kat saya pun boleh. Nak bagi kan? Boleh tak Ustaz saya bagi harta saya kepada isteri saya? Lah, isteri kau bagi je lah. Saya tak nak bagi anak-anak, terpulang. Nak bagi kat saya pun boleh, saya terima. Saya cakap gitu lah. Ya. Nanti dah, sebab nanti kalau dah mati nanti nak bagi harta pusaka susah pula. Susah sebab kita tak belajar. Jadi dalam harta pusaka ini hanya anak ataupun disebut sebagai yang ada keturunan nasab, bukannya daripada susuan. Saya dah sebut sebelum ni tuan-tuan, anak susuan sama seperti anak sendiri kecuali dalam harta pusaka. Dan wali lah, wali tak boleh ya. Yang kelima, wasiat dan hukum hakam yang berkaitan dengannya. Keturunan ataupun waris tidak boleh wasiat. La wasiat li waris, kepada waris. Nak wasiat harta kepada anak tak boleh tuan-tuan. Anak tak boleh dapat wasiat. Dia boleh hibah, dia boleh bagi, tapi wasiat tak boleh. Sebab waris yang disebut sebagai ashabul furud, dia mesti ada bahagiannya bila berlaku kematian. Jadi dalam menentukan wasiat pun jangan main wasiat je. Aku wasiatkan harta aku yang kat waitan kat engkau ya anak sulung. Tak jadi. Ya, sebab anak ni adalah ashabul furud, iaitu anak yang wajib menerima harta pusaka. Maka tak boleh diwasiatkan. Kebanyakan sebab yang melahirkan hukum hakam wasiat ialah faktor keturunan dan keperluan mengetahui adakah penerima wasiat adalah waris mati ataupun tidak. Jadi dalam membuat wasiat ni kena pastikan, tengok dia waris ke bukan. Maksud waris adalah waris yang berhak menerima harta pusaka.
Saya bagi contoh sebagai seorang lelaki, bapa, contoh tuan-tuan, bapa dia tak boleh mewasiatkan hartanya kepada maksud lelaki ya, suami tak boleh bagi pada isteri. Wasiat tuan-tuan, wasiat dah. Tak boleh bagi pada anak, tak boleh wasiat kepada anak lelaki, anak perempuan, sebab mereka itu adalah orang yang berhak untuk menerima harta pusaka, maka tak boleh jadi wasiat. Tapi kalau dia wasiat kepada orang lain, contoh dia wasiat kepada adik dia wasiat kepada pakcik dia wasiat kepada orang luar, pada saya contohnya, boleh. Cuma dia tak boleh lebih dalam ada kadar yang tertentu. Nanti kita akan belajar dalam jilid yang kelima nanti. Jadi kaitannya dengan keturunan, menentukan keturunan. Sebab bila seseorang wasiat, contoh Ali mewasiatkan hartanya kepada Abu. Yang kita tengok Abu ni siapa? Tidak Abu lah, Abu anak kepada Ali, tak boleh. La wasiyata liwaris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Inilah pembentangan ringkas tentang beberapa hukum penting kesan daripada sabitnya keturunan, dan kesan yang sama hasil daripada sabitnya penyesuaian terhadap sebahagian hukum hakam tersebut. Perincian kepada hukum hakam ini terdapat dalam perbincangan yang khusus mengenainya. Sebahagiannya telah kita bincangkan dan sebahagian lagi akan kita bincangkan secara panjang lebar, iaitu dalam bab wasiat, dan juga faraid. InsyaAllah pertemuan akan datang kita belajar. Baik, selesai. Ada soalan? Penentuan nasab. Jadi kesimpulannya, bila seseorang mengaku dia datang sebagai anak kita, contohnya ada keturunan, mungkin ada sebab-sebab tertentu, wah kaya ni, bila kaya maka bila mati, dia ngakulah anak, tengok binnya sama, dia pun mesti datangkan 2 orang saksi. Tapi zaman sekarang mudah tuan-tuan, bawa kepada mahkamah, biar mahkamah menentukan betul ke tidak dia ni adalah anak kepada si mati. Dia tak ada yang datang ngaku-ngaku biasa, dia mesti ngaku ni kenapa? Mesti ada sebab tertentu. Sebab tu tuan-tuan, dalam pengakuan, dalam ikrar tuan-tuan, dalam pengakuan dia tak ada suatu sebab yang ada kepentingan. Contoh, dia ngaku sebab apa? Sebab si A ni, si mati ni orang kaya, maka kalau aku mengaku aku sebagai anaknya, aku ada chance lah dapat harta pusaka. Lagi tengok anak dia semua perempuan, aku boleh dapat ni, maka dia pun ngaku lah sebagai anak dia. Tengok-tengok boleh pula diterima pengakuannya, maka dapat dia harta pusaka. Anak lelaki 2 bahagian, 2 daripada 2 nisbah 1. Baik, selesai. Ada soalan? Anak angkat macam mana dia sudut? Dibela dari kecil. Baik. Kita dah bincang sebelum ni, anak angkat tak ada apa-apa kelebihan. Bukan maknanya kau ni anak angkat je. Nanti kita akan belajar anak pungut ni, bab 18 lagi dahsyat. Bahasa kita, bahasa kasar, anak pungut. Bahasa fiqh dia al-laqid. Anak angkat, kita angkat anak orang, ataupun kita ambil anak, dia istilah anak angkat ni nanti ada dalam al-laqid ini. Anak angkat tiada apa-apa kelebihan dari sudut nasab, kecuali jika kita ambil dia masih baby, masih bayi, sebelum umur 2 tahun, dan kita susukan dia, jadilah dia anak susuan. Bila jadi anak susuan, sama macam anak sendiri. Tetapi jika kita ambil tanpa apa-apa yang boleh mengikat hubungan kita, satu je caranya, susuan. Itu je, masih kanak-kanak lah, masih baby, maka dia dengan kita adalah orang asing, ajnabi. Orang asing. Orang asing ni apa tuan-tuan? Hukum hakamnya banyaklah macam orang biasa, macam orang luar. Kita boleh berkahwin dengan dia. Alah, susahlah angkat kau ni, aku angkat kau tu jadi isteri lah. Jadi isteri boleh. Kalau anak perempuan, melibatkan aurat.
Tuan-tuan duduk serumah melibatkan aurat. Kita dengan dia, contoh saya, kita lelaki, anak perempuan, anak perempuan, melibatkan aurat. Dia dengan kita aurat. Alah, dari kecil dah Ustaz. Ya, dari kecil, tapi tiada ikatan, tak ada ikatan darah. Jadi macam mana nak menghalalkannya? Satu, cara susuan. Dah besar nak susu apa? Kahwinkan dia dengan anak kita. Jadi menantu. Tak ada anak, kahwinkan dia lah. Betul tak? Ya, itu hukum. Kalau tak ada, kita sebut anak angkat dan dia adalah orang asing. Orang asing tu maksudnya dari sudut hukum hakam. Tapi kalau dari kecil kita jaga, kita nak bagi dia harta, bagi hidup-hidup. Masih hidup kita hibahkan dia bagi. Wasiat pun boleh, wasiatkan dia. Nama harta pusaka memang tak ada. Bila berlaku kematian, datang seorang, aku anak angkat dia, akulah bela dia daripada kecil, daripada contoh, akulah anak angkat si fulan yang aku jaga dia masih dia sakit sampai dia meninggal. Kau anak betul pun tak jaga langsung. Anak sendiri yang anak kandung duduk luar negeri, satu balik dapat harta pusaka. Betul? Betul? Anak angkat tak dapat langsung. Adakah Islam zalim? Tidak. Itulah pentingnya nasab keturunan. Jadi kalau ada anak angkat atau siapa pun, kalau kita nak bagi dia harta, bagi awal-awal ataupun wasiat. Wasiat kita akan belajar nanti dalam jilid 5. Ya, tapi lebih utama adalah dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan aurat yang paling penting. Betul? Itu yang paling kita bimbang sangat. Bukan tak elok ambil anak angkat tu, bagus, tapi ada cara dia. Bagaimana? Nantilah kita belajar dalam jilid yang ke-18, bab yang ke-18 ini. Apabila kita berjalan, tengok-tengok ada baby lah. Kan biasa anak yang tercicir lelaki ni. Kalau keluar masjid dulu kan, kalau keluar masjid ada baby depan pintu masjid, pandai pula tu letak depan masjid. Ya, jadi macam mana, ada hukum hakam yang berkaitan dengannya. Lagi ada soalan? Tak ada? Tak ada? Kita tutup bab ni, kita masuk bab yang ke-18, dan di samping itu juga kita kena bersedia untuk masuk jilid yang ke-5. Saya cadangkan jilid yang ke-5 ini perlu ada kitab. Sebab jilid ke-5 ini kita akan belajar bab wasiat, wakaf, wasiat dan harta pusaka. Nanti boleh dibincang-bincang lah macam mana kita semak-semak, tengok-tengok harga buku berapa. Ya, nanti kita tengok berapa nak kita boleh beli. Sebab kita belajar ni, kalau ada buku ni marem. Ya, kalau tak ada buku ni balik dia habis rugi, kita tak dapat. Kat rumah kita boleh baca sambil-sambil. Ya. Baik. Terus hukum berkaitan anak buangan. Buangan atau disebut sebagai al-laqit, lam alif qaf ta, laqit. Dalam bab muamalat ada satu bab disebut sebagai luqatah. Luqatah tu maksudnya barang yang tercicir. Tercicir, tinggal tercicir, lepas tu siapa punya lah ni. Tu ada banyak jam yang tertinggal dekat kolah masjid. Kita dah umumkan, tu ada hukum hakam yang tertentu. Kita jalan, jumpa duit kat jalan. Siapa punya? Alah, diam-diam sudahlah, masukkan tabung masjid. Salah. Dia tak macam tu. Dia ada kaedah yang tertentu, nanti kita akan belajar dalam bab luqatah. Tetapi ini al-laqit yang kita jumpa tu manusia. Baby tau, bukan orang besar. Dah tua, ni orang tercicir. Tak, itu kalau tercicir, itu gelandangan. Ya. Jadi tanda al-laqit, lam alif qaf ta. Dan kalau bahasa Arab laqata ni maksud cicir. Cicir ni maksud kita bawa barang tuk jatuh, tersingsal. Betul ya, tersingsal. Ta'rif al-laqit. Dia tulisan Rumi gitulah tuan-tuan. Dia al-laqit pun ada. Baik. Kita dengar azan dulu. Silakan.
Allah. Allahumma rabbana salatu innaka la tukhlif. Ta'rif al-laqit, ya, lam qaf ya ta, bukan lam alif qaf ta, lam qaf ya ta. Bermaksud kanak-kanak yang dibuang di jalan atau di mana-mana tempat dan tidak ada sesiapa yang mengakuinya sebagai anaknya. Wah, maknanya tuan-tuan dah ada hukum fiqh ni. Tapi kita jangan menganggap orang yang buang anak ni kerana ada hukum fiqhnya aku buang lah. Kan tuan-tuan? Jadi isu tuan-tuan, pembuangan bayi. Dan ada hukum fiqh di situ. Isu dia buang bayi itu hukum lain. Tetapi bayi ataupun kanak-kanak nanti ada dia punya, inilah umurnya berapa tahun, yang dibuang itu dan tak ada siapa yang mengaku. Jadi apa hukumnya kita sebagai orang awam, orang yang berada di sekitarnya atau orang yang terjumpa? Jadi hukum syarak ada penyelesaiannya tuan-tuan. Tapi jangan kita letakkan bahawa macam ni bolehlah buang anak. Sebab bila dah buang, nanti ada yang kutip. Dia buang anak tu satu hal lain. Buat mana dia orang buang anak tuan-tuan? Ada ke tuan-tuan? Senang-senang nak buang. Orang kalau boleh nak ada anak, dia senang buang. Mesti ada sebab tertentu. Kan? Contohnya berlakunya perzinaan. Kan? Bila dah zina, malu dibuanglah. Orang normal dia tak buang, tuan-tuan. Dalil disyariatkan mengambil anak buangan
Dalil menunjukkan mengambil anak buangan adalah disyariatkan berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya sebut tadi, hukum buang anak itu hukum lain. Ini hukum bila kita jumpa anak yang terbuang, yang tak ada seorang pun mengaku bahawa itu anaknya. Maka bagaimana disyariatkan kepada kita untuk mengambilnya? Dalil daripada Al-Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalil yang umum, maka berbuatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Mengambil anak yang terbuang itu satu perbuatan yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu daripada perkara kebaikan dan ketakwaan. Dalil yang lain, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia kesemuanya. Kalau dibiarkan baby itu akan mati, maka kita ambil, kita jaga. Maka Allah iktiraf, dan kita menjaga keselamatan, jaga nyawa seseorang, maka faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah kamu ni dah menjaga nyawa manusia keseluruhan. Dalil pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan seseorang daripada satu kepayahan, maka Allah akan melepaskan satu kepayahan daripada kepayahannya di hari akhirat. Masih orang berada ni dalil umum tuan-tuan ya. Bukan dalil khusus pasal ambil anak yang terbuang. Dalil umum, siapa yang melepaskan seseorang daripada kepayahan, maka Allah akan melepaskannya kepayahan ke akhirat nanti hari kiamat. Ini macam tolong orang. Saya pernah cerita tajuk ni, dalil ni dalam tajuk memberi hutang kepada orang. Orang datang nak berhutang dengan kita, kita bagi dia hutang. Bahasa kita bagi pinjam lah. Itu pun termasuk dalam melepaskan seseorang daripada satu kepayahan. Pastinya dia berada dalam kesusahan. Maka bila kita bantu dia, dia terlepas daripada kepayahan, maka Allah akan balas, dilepaskan kita daripada kepayahan ke hari akhirat nanti. Wa may yassara 'alal mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memudahkan, yassara, memudahkan, 'ala mu'sirin, kepada seseorang yang dalam kesusahan, yassarallahu alaihi, maka Allah Ta'ala permudahkan baginya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Orang dalam kesusahan, kita permudahkan dia. Apa dia tuan-tuan? Simple je, nak keluar simpang, kita sepatutnya keluar dulu, tapi dia kerana dia sangat memerlukan, kita lepaskan dia. Tak apa, kau jalan dulu. Simple je. Orang sakit perut, nak terberak, dia nak keluar menggigit dulu, lepas dia kepayahan dunia, maka Allah akan bagi lepaskan kita. Allah memudahkan kita dekat dunia dan akhirat. Ini Nabi sebut tuan-tuan ya. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Siapa yang menutup ataupun menutup seseorang muslim, menutup maksudnya dia tidak mengaibkan orang. Ya, selalu saya cerita bila ada kematian kat depan, saya cakap tuan-tuan, jika si mati ini ada berlaku aib di dunia ni, maka kita tidak perlu cerita kepada orang lain. Ini Nabi sebut, siapa yang menutup keaiban seseorang muslim, satarahullah, maka Allah Ta'ala akan menutupnya keaiban orang yang menutup aib tadi, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kita tak naklah orang tu kita buka aib seseorang, tak payah buka, maka Allah akan tutup aib dia di dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah berada dalam keadaan membantu hambanya, makanal abdu, selama mana hamba itu fi auni akhihi, dia membantu saudaranya. Selama mana kita bantu saudara kita, selama itulah Allah bantu kita. Ini yang selalu kita sebut, hari ini aku tolong kau, esok kau tolong aku pula. Ini masa kau, akan datang masa aku.
Sebenarnya bukan kau tolong aku, Allah yang tolong kita. Kan tuan-tuan? Hari ini nampak seorang tayarnya bocor, kita tolong betulkan, kita tolong tukarkan tayar. Lusa 2-3 hari kereta kita pula bocor, kita tunggu mana orang yang aku tolong semalam, tak datang pun. Tapi datang orang lain, aku tak nak kau tolong, aku nak orang yang aku tolong semalam tu. Kenapa dia tak tolong aku? Itu salah tu bahasa kita. Hari ni aku tolong kau, besok kau tolong aku, tak betul. Hari ni aku tolong kau, akan datang Allah tolong aku. Betul tuan-tuan? Gitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bi isba'aihi as-sabbabati wal wusta. Ini hadis yang sangat popular. Aku dan penjaga anak yatim fil jannah, di dalam syurga, hakaza, seperti ini. Ini biasa hadis antara kan. Aku, Nabi sebut aku dan orang yang jaga anak yatim di syurga ini seperti ini, Nabi sebut. Wa asyara, dan Nabi menunjukkan dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari hantu. Ini telunjuk hantu, dia tak sebut hantu lah, kita panggil nama jari hantu, jari tengah. Wusta ni jari tengah. Tapi tak tahulah orang kita panggil kenapa jari hantu tuan-tuan. Hantu ni tinggi ke? Risau juga saya tinggi, orang panggil hantu ke? Tapi bahasa kita, Nabi tunjuk begini. Maknanya tuan-tuan, aku ni dengan orang yang jaga anak yatim kat syurga nanti memang sangat rapat. Itu yang orang buka masa jaga anak yatim tuan-tuan. Buka pusat jaga anak yatim, menjaga anak yatim paling besar. Kan? Sebab Nabi kat akhirat nanti dia memang cari rapat dengan orang yang jaga anak yatim. Nabi SAW bersabda, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak mengasihi manusia, Allah tidak mengasihinya. Baik, itu dalil secara umum. Maksudnya tuan-tuan, bila nampak baby terbuang, kita ambil dia, maknanya kita mengasihi manusia, kita memudahkan orang lain. Cuma yang khususnya tuan-tuan, kita baca setakat ini, hukum mengambil anak yang terbuang. Tuan-tuan, pagi-pagi subuh Bilal datang, tengok-tengok ada baby depan pintu. Macam mana tuan-tuan? Biar je lah. Ataupun nantilah tunggu habis subuh, matilah budak tu. Contoh dah tuan-tuan, contoh. Jadi macam mana? Sesiapa terjumpa seorang anak kecil yang tidak mempunyai penjaga di jalan. Oh, kau dekat jalan aja, kan masjid tak ada. Tengok takrif saja, di jalan atau di mana-mana. Dia perlu mengambil, menjaga dan mendidiknya. Wah, kena. Perkara ini menjadi fardu kifayah kepada sesiapa yang menjumpainya. Nanti kita tengok syarat kanak-kanak tersebut. Anak yang macam mana? Contoh kita jumpa budak jalan kaki, anak siapa lah ni, kau anak siapa? Tak ada mak bapak, masuk dah tu. Ataupun budak gelandangan dan tak ada seorang pun mengaku dia tu sebagai anaknya. Adakah ia termasuk? Nanti kita akan bincang. Tetapi secara umumnya, kalau kita jumpa anak yang terbuang yang tak ada seorang pun mengaku dia sebagai anaknya, maka hukumnya kita kena ambil, jaga dan didik dia. Hukumnya adalah fardu kifayah. Sekiranya tak diambil, dibiarkan begitu, satu kampung tahu, biar je lah, satu kampung berdosa. Apabila dia tidak diendahkan oleh sesiapa pun dan masih berada di tempat dia dijumpai, semua penduduk di negeri, daerah atau kampung itu yang mengetahui kewujudan kanak-kanak tersebut akan berdosa. Inilah hukum fardu kifayah. Bila seseorang melaksanakan, orang lain terlepas daripada dosa. Tapi kalau semua tak buat, semua berdosa. Sama seperti hukum menguruskan jenazah, sama. Jika salah seorang penduduk mengambil, menjaga dan mendidik anak tersebut, kesemua penduduk terselamat daripada dosa.
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Sesungguhnya sesiapa yang membunuh satu jiwa manusia bighairi nafsin, membunuh seseorang bukan kerana dia membunuh orang lain, ataupun melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. Maknanya kalau dia bunuh seorang, maka dia sama seperti membunuh manusia keseluruhannya. Waman ahyaha, dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia kesemuanya. Maknanya kalau kita dah selesaikan satu masalah, selamatkan anak yang terbuang tadi, maka kita dah, orang lain semua tak berdosa. Tu dia hukum fardu kifayah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, anak yang terbuang, anak yang tiada seorang pun yang mengaku sebagai anaknya, jika kita terjumpa, maka wajib sebagai wajib kifai, iaitu disebut sebagai fardu kifayah untuk diambilnya. Cuma dalam negara kita sudah pastinya ada undang-undang yang digubal untuk memberi perlindungan kepada, atau ada undang-undang untuk kepentingan-kepentingan yang tertentu. Dalam hukum fiqh seumumnya ambil jaga. Dalam hukum kita ambil dan perlu kepada saya serah kepada pihak berkuasa untuk diuruskan. Sekiranya kita nak jaga, bolehlah kita mohon ikut prosedur-prosedur yang tertentu. Jangan terus jaga je, ambil terus jaga terus hukum fiqh begini, kita yang salah tuan-tuan. Jadi dalam hukum, dalam perundangan kita perlu diserahkan dahulu kepada pihak berkuasa, dan sekiranya kita berminat untuk menjaganya, perlulah kita memohon, dan pastinya ada jalan, sebab kita nak memberikan kebaikan kepadanya. Nanti ada syarat-syarat bagaimana kanak-kanak tersebut. Syarat kanak-kanak tersebut, boleh ke semua orang ambil? Ada baby ataupun anak dibuang, boleh ke semua orang ambil, tak kira agama? Dan itu kita akan bincangkan dalam pertemuan akan datang insya-Allah. Minggu depan 6 hari bulan, minggu yang pertama, kita jumpa minggu yang kedua lah tuan-tuan, 13 hari bulan insya-Allah. Kita sambung sedikit lagi, dan kita juga nanti ambillah untuk kita beli buku jilid yang kelima untuk kita belajar sama-sama nanti insya-Allah. Jilid yang kelima kita belajar dalam minggu yang ketiga lah nanti insya-Allah. Siapa-siapa yang berminat, nanti saya carikan harganya berapa. Kok macam yang lepas ada saudara kita yang bermurah hati, dia belikan untuk kita. Jadi tuan-tuan, bila orang dah bersedekah, dah wakaf, dah serahkan infak, kitab tu kita bacalah tuan-tuan. Semoga orang yang menginfakkan itu dapat pahala berterusan. Kok lah ada, kok lah ada. Untuk jilid kelima ni ada, kita yang alu-alukan. Kalau tak ada pun, kita belilah tuan-tuan, sekitar harga pun saya tak pasti. Jilid yang kelima saya rasa lebih murah sikit lah, RM22 ke tak lebih RM25 lah. Kalau ada, kalau tak nak beli pun tak apa, senang, tak payah order. Baik tuan-tuan, ada soalan? Tak ada. Dah lebih 10 minit. Dia kat sini sebut 10 minit lepas azan kena berhenti. Kan? Baik tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat manfaat, dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan datang, kita sambung masuk jilid yang kelima, jilid ataupun tajuk yang seronok, iaitu berkaitan wakaf, wasiat dan harta pusaka. Harta pusaka ni ramai orang memang sudah cerita kita fail lah, kita gagal dalam meneruskan harta pusaka. InsyaAllah kita belajar sikit-sikit insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ونفس لا تشبع من دعاء إذا استجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.